Okey, Assalamualaikum dan selamat malam kepada Sir. Okey, hari ini saya dan ahli grup saya ingin terangkan pasal latar belakang perniagaan kami iaitu Sunny Clean. Sebelum saya nak start semua ini, saya akan memperkenalkan diri saya dan ahli-ahli kumpulan saya iaitu first, nama saya ialah Aiman Yazid bin Zulkifli dan ahli kumpulan saya ialah Adan Iskandar bin Abdullah, Muhammad Nafi bin Azhari, Muhammad Izzul Hakim bin Ramli. Okey, kami akan teruskan kepada logo Sunny Clean ni iaitu ini adalah desain logo untuk Sunny Clean untuk projek ini. Okey, perkenalan Sunny Clean beroperasi pada 1 September 2020. Keuntungan prestasi perniagaan ini amat memberasakan. Perniagaan ini sentiasa memastikan kepuasan pelanggan di tahap maksima dari segi kualiti dan harga. Hal ini menjadikan salah satu sebab perniagaan ini mendapat sambutan yang amat tinggi. Modal terdiri daripada peruntukan dana kewangan dari ahli-ahli perniagaan. Itu bermaksud kami collect duit antara ahli-ahli kami sahaja. Visi dan misi. Okey, saya akan terangkan tentang visi. Visi ialah bertujuan menambahkan penguasaan dalam bidang perniagaan untuk meningkatkan ekonomi Bumiputera agar setanding dengan masa lain. Dan misi pula memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkualiti kepada pelanggan, khususnya penduduk setempat. Okey, ini adalah maklumat perniagaan kami. Okey, saya akan terangkan sedikit sahaja. Nama perniagaan kami ialah Sunny Clean dan alamat perniagaan kami nombor 42 Taman Aceh Jaya 32000 Setiawan Perak. Okey, nombor telefon ini untuk menghubungkan antara company dengan pelanggan sahaja iaitu 05-5935-6712. Bentuk perniagaan kami ialah secara perkongsian. Kegiatan utama perniagaan ialah menjual tisu basah sanitizer dan tarikh permulaan perniagaan ini ialah 30 September 2020, tarikh pendaftaran 1 September 2020 dan modal permulaan kami ialah 15,000 sahaja dan nama bank untuk sesiapa yang ingin transfer transaction boleh menggunakan Bank Islam Malaysia Berhad. Maklumat pemilik dan rakan kongsi. Okey, yang pertama ialah Adan Iskandar. Peratusan hak milik dia ialah 25% dan sekiranya ingin menghubunginya ialah 012-456-7780. Dan yang kedua ialah saya sendiri, Aiman Yazid bin Zulkifli, dan peratusan hak milik saya ialah 25% juga. Yang ketiga, Muhammad Izzul Hakim bin Ramli dan peratusan hak milik dia ialah 25% juga. Dan akhir sekali, Muhammad Nafis bin Azhari. Peratusan hak milik dia ialah 25% sahaja. Ini menunjukkan bahawa peratusan hak milik kami ialah sama rata dan tiada yang lebih, tiada yang kurang. Okey, Assalamualaikum. Okey. Struktur organisasi ini ialah yang seperti yang anda tengok, pengurus besar ialah Adan Iskandar, iaitu pengurus kewangan ialah saya, pengurus pemasaran ialah Izzul Hakim, pengurus operasi ialah Encik Nafis, pekerja ialah Saiful Aiman. Okey, saya akan terangkan tentang analisis SWOT. Apa maksud SWOT ni? SWOT ni ialah strength, weaknesses, opportunity dan threat. Strength dia ialah permintaan sanitizer ni amat tinggi zaman sekarang ni. So kita pun tahu kita punya kekuatan ni untuk menjalankan bisnes ni, sanitizer ni amat tinggi dia punya permintaan dia.
Okey, seterusnya kelemahan dia. Kelemahan dia produk sanitizer ini ramai yang orang jual. So orang yang membeli saja ni dia tak tengok jenama pun untuk suatu produk. Lepas tu opportunity iaitu peluang. Tidak ramai usahawan yang menjual buat tisu ini sebab buat tisu ni dia senang dibawa ke mana-mana saja dan mudah digunakan, iaitu untuk digunakan pada budak-budak, bayi-bayi kan. Sebab kalau nak gunakan untuk bayi takkan kita nak picit crack tu macam tak nice lah. Lepas tu 3, persaingan terlalu banyak yang menjual barangan seperti kami. Ramai pesaing mengeluarkan produk yang tiruan iaitu fake dan ia akan menjejaskan perniagaan kami kerana pelanggan ditahu untuk membezakan sama ada barangan itu original atau tiruan. Itu yang saya kata tadi tu lah. Ramai pesaing ni mereka banyak bergerak benda-benda yang fake saja. So ini menjejaskan perniagaan kami lah walaupun kami berbuka kan. So orang sebab apa akan menjejaskan kami? Sebab sekarang ni kan dalam teknologi. So pelanggan tu boleh tahu lah mana barang ni fake, mana barang ni tak fake kan. So itu takat itu saja. Saya akan serahkan kepada Muhammad Izaki. Okey, terima kasih Aiman Yazin. Okey, seterusnya saya akan terangkan bahagian 2 iaitu rancangan sumber manusia. Okey. First, bahagian ni dia ada struktur organisasi. Dia atas sekali pengurus besar, lepas tu bawah dia ada 2 orang. Ada pengurus kewangan dengan pengurus pemasaran. Bawah pengurus kewangan tu dia ada pengurus operasi dan bawah pengurus pemasaran tu dia ada pekerja. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang jawatan dan tugas. Okey, jawatan ni pengurus besar, tugas dia mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan berkesan dan segera. Lepas tu mengawal dasar perniagaan. Okey, jawatan kedua pengurus kewangan. Pengurus kewangan ni tugas dia aspek kewangan menjadi urusan utama terutamanya melibatkan urusan pembelian, bekalan atau stok. Yang kedua, menyediakan bajet serta mengawal kewangan perniagaan dan kebajikan pekerja. Jawatan yang ketiga, pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran ni kerja dia meningkatkan perniagaan dengan mencari pemasaran yang baru seperti hotel. Lepas tu memastikan kualiti produk atau perkhidmatan memenuhi selera pelanggan. Lepas tu jawatan seterusnya, pengurus operasi. Pengurus operasi ni dia kerja dia melaraskan operasi perniagaan dan pengurusan dan memastikan pekerja mengikut file meja yang ditetapkan. Okey, last sekali pekerja. Pekerja ni kerja dia memastikan kebersihan dan keselamatan kedai dengan cekap dan kreatif. Okay, slide seterusnya. Okey, slide seterusnya saya akan terangkan tentang gaji, faedah dan perlindungan. Syarikat Sunny Clean Enterprise akan memastikan hubungan antara pengurus dan pekerja terjalin dengan baik. Seterusnya dapat bekerjasama dalam memajukan perniagaan ini. Ini contoh-contoh gaji ya, masuk susu, KWSP dan jumlah. Okay, seterusnya saya akan cakap tentang susun atur pejabat. Okay, gambaran di sebelah ni adalah susun atur pejabat Sunny Clean Okay, tengok. Dia ada pejabat pengurusan, dia ada cermin Luxina, ada stor barang, ada makmal, ada bilik simpanan bahan kimia, bahan mentah apa. Lepas tu ada bahagian operasi pengeluaran. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang senarai peralatan dan perabot pejabat. Okay, berikut adalah peralatan dan kelengkapan pejabat yang digunakan untuk pentadbiran perniagaan. Okay, power dingin, kita ada 5 unit, komputer, kita pakai 6 unit, almari, kita pakai 1 unit, lampu, kita pakai 2 unit, kerusi, kita pakai 6 unit, pemadam api, kita pakai 1 unit dan kamera litar tertutup kita pakai 4 unit. Okay, seterusnya, senarai pembekal dan kos perabot dan peralatan pejabat. Sunny Clean Enterprise telah mengenal pasti beberapa syarikat bagi membekalkan kami peralatan ataupun bekalan sekiranya syarikat kami terputus bekalan. Okay, ini antara contoh syarikat yang membekalkan kami tisu basah. Chun Zun Zun Sdn Bhd.
Okey, seterusnya. Next slide. Okey, seterusnya kos perabotan perabot dan peralatan. Sanikli Enterprise bermula dengan perniagaan secara kecil-kecilan. Sanikli Enterprise telah membuat perancangan untuk membeli perabot dan juga peralatan untuk kegunaan pejabat. Antaranya ialah macam di bawah tu lah, power dingin, 2,000 kita orang habis, komputer 6,000 kita orang habis. Okey, semua tu semua jumlah yang kita orang habis lah untuk beli peralatan perabot semua tu. Okey, slide seterusnya. Okey, ni pula pembelanjaan rancangan sumber manusia. Kita tengok situ macam gaji apa, dia dah ada gaji lah, pengurus besar, dah ada gaji pengurus kewangan, dah ada gaji pengurus pemasaran. Semua jawatan dah ada gaji lah situ. Lepas tu bawah tu, lepas tu belanja bagi power dingin, komputer, almari, lampu, kerusi, pemadam api, kamera, litar tutup, apa semua tu. Okay, slide seterusnya. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya balik, iaitu Aiman Yazin, untuk teruskan presentation ini. Okey, terima kasih Naizul. Okey, saya akan terangkan pasal rancangan pengeluaran. Okey, produk pengeluaran. Produk pengeluaran ni, produk yang ditawarkan kepada pelanggan adalah berkualiti dan setara dengan harganya. Perniagaan Sanikli Enterprise ini juga sentiasa mengikuti perubahan semasa oleh kerana sekarang seluruh dunia mengalami masalah COVID-19, lebih ramai perlukan produk seperti ini dan kehendak pasaran amat tinggi serta boleh diterima oleh pelanggan. Okey, ni contoh pasal anggaran pengeluaran kami untuk selama sebulan. Okey, sebulan kami akan keluarkan kos untuk tisu, plastik, telefon, sewa kedai, pengangkutan kereta, bekas, bahan mentah dan gaji. Yang jumlah dia ialah RM12,930.5. Okey, ni sumber-sumber bahan mentah, iaitu sumber-sumber yang diperlukan oleh Sanikli lah, iaitu 5 kasturi yang bersamaan dengan 5 kilogram yang berharga RM14.5. Lepas tu yang kedua bahannya ialah IPA atau isopropyl alcohol yang bermaksud 5, yang kami belikan sebanyak 5 liter yang berharga RM66 dan jumlah kedua-dua bahan ini tersebut ialah RM80.50. Okey, keperluan mesin dan peralatan ni. Okey, seperti yang kita tahu, keperluan mesin dan peralatan ni amat penting dalam sesebuah organisasi, iaitu kami akan sediakan power dingin, komputer, almari, lampu, kerusi, pemadam api sekiranya mengalami kebakaran dan kamera litar tertutup untuk memastikan keselamatan company ini, yang itu berharga RM10,352. Okey, ini adalah contoh pembelanjaan secara operasi. Okey, untuk aset bukan semasa kami tidak akan mengeluarkan apa pun dan belanja bulanan kami hanya untuk gaji, KWSP dan SOKSO dan sewa bangunan. Lepas tu jumlah kedua-dua tersebut ialah yang telah ditunjukkan kepada di slide. Okey. Saya akan teruskan kepada Muhammad Nafis untuk memberitahu tentang rancangan pemasaran ini. Okey, terima kasih Amazin. Okey, saya akan sambung pembentangan ni. Seterusnya iaitu rancangan pemasaran. First kali produk. Produk ni akan dijual kepada pelanggan dengan berkualiti tinggi dan harga yang mampu milik.
Perniagaan kami juga sentiasa mengikut perubahan semasa ekonomi dan kehendak pasaran supaya produk kami ini sentiasa kekal bersaing di pasaran dan diterima oleh semua pelanggan. Seterusnya, harga. Penetapan harga yang diletakkan ke atas produk kami ini dan juga perkhidmatan yang kami tawarkan kepada pelanggan adalah berpatutan, kompetitif, harga mampu milik dan juga berkonsepkan price lower atau lebih dikenali sebagai harga pasaran. Iaitu harga yang kami telah bincang adalah RM40 sekotak dan terdapat 30 helai. Okey, seterusnya lokasi dan pengagihan barang. Lokasi premis terletak di kawasan yang mudah dilihat dan dicari, iaitu berdekatan Hospital Manjung dan juga bersebelahan dengan Pasaraya Besar Manjung. Terdapat beberapa kedai runcit yang bersebelahan dengan hospital dan juga pasaraya seperti kedai runcit, farmasi dan lain-lain. Antara aktiviti perniagaan yang lain juga terdapat di sekitarnya. Ini boleh menjadikan kawasan ini sebagai tumpuan pelanggan dan menjadikannya lokasi yang strategik untuk pelanggan. Okey, seterusnya promosi. Antara strategi promosi yang dilakukan oleh syarikat Sunny Clean Enterprise ni untuk memperkenalkan perniagaan kepada pasaran. Yang pertama, mengekalkan hubungan baik di antara pelanggan dengan mencipta sistem keahlian untuk pelanggan tetap. Seterusnya, memberikan profil perniagaan kepada syarikat-syarikat besar untuk mendapatkan kontrak membekal secara berterusan ataupun kekal. Seterusnya, mengedarkan pamflet kepada pelanggan-pelanggan baru untuk membeli produk kami iaitu wet tissue sanitizer. Yang terakhir, menyediakan pakaian seragam yang kemas kepada para pekerja bagi mengekalkan imej korporat agar menjadi tarikan pelanggan. Okey, seterusnya strategi pemasaran. Pemasaran ini merujuk kepada bagaimana produk ini akan dipasarkan ataupun dijual. Salah satu strategi pemasaran adalah boleh digunakan melalui internet untuk menyebarkan segala maklumat keistimewaan produk ini. Contohnya di Instagram, Facebook, WhatsApp dan juga Twitter. Pada zaman canggih teknologi kini, internet juga bukan sahaja pada komputer. Sunny Clean juga boleh menyebarkan maklumat ini melalui media sosial. Pengguna baru di media sosial. Pelanggan yang ingin mencuba wet tissue sanitizer untuk pemberitahuan produk yang mengandungi pelbagai ubat-ubatan dan penghasilan membuatkan produk kami ini dengan teliti dan kemas. Okey, seterusnya lebih murah dan mendapat percuma satu kotak wet tissue sanitizer berbanding harga. Kepada yang ingin membuat tempat diberikan harga yang lebih murah berbanding harga borong. Pelaksanaan strategi ini berkesan dan mantap, mampu membawa keuntungan hasil daripada penjualan produk tersebut. Namun begitu, kegagalan strategi ini akan menyebabkan permintaan terhadap Sunny Clean ini akan berkurangan dan menjejaskan atau merugikan syarikat ini. Seterusnya, analisis pesaing. Di kawasan Setiawan ini sendiri terdapat beberapa pengusaha kecil-kecil yang turut mengusahakan dan difahamkan mereka juga baru. Namun begitu, ia adalah merupakan pesaing yang hebat kepada Sunny Clean Enterprise. Dalam perniagaan ini, di antara pesaing tersebut adalah seterusnya
Okey, ini adalah pesaing-pesaing syarikat Sunny Click Enterprise, iaitu perniagaan yang pertama iaitu perniagaan Ismail yang menjual ubat-ubatan dan juga hand. Seterusnya, perniagaan yang kedua adalah Adam Copy Paste. Produk yang Adam Copy Paste ni jual adalah sabun, ubat-ubatan dan juga kelengkapan kecederaan seperti bandage dan juga iodine. Okay, seterusnya okey, ini adalah pembelanjaan rancangan pemasaran. Bagi belanja aset bukan tetap adalah RM800 untuk papan tanda. Promosi pula RM1,200. Manakala belanja bulanan adalah RM900 bagi urus niaga harian. Seterusnya gaji untuk pekerja-pekerja di syarikat ini adalah RM11,700. Dan juga belanja bulanan bagi telefon RM10. Belanja bulanan bagi sewa seperti kereta, motor dan sebagainya adalah RM900. Dan juga pengangkutan RM100. Next. Okey, seterusnya rancangan kewangan saya akan teruskan kepada Adam Iskandar. Baiklah, terima kasih Muhammad Hafiz. So kita akan teruskan dengan rancangan kewangan kita. Okey, seperti kita tengok pada sini, pada atas ni ada yang pertama adalah kos. Kos pertama adalah kos tidak berulang, di mana kat sini kita akan menunjukkan pembelanjaan kita daripada segi pembelanjaan premis, pembelanjaan kos barang tetap dan juga barangan perniagaan, dan juga kos operasi dan modal kerja. So antara perbelanjaan premis kita orang akan letak bahan mentah iaitu plastik, telefon, sewa kedai, pengangkutan kereta, tisu, bekas dan juga gaji. Dan total untuk perbelanjaan premis kami bernilai RM12,930.50. Manakala bagi kos barang tetap pula kami mempunyai penghawa dingin, komputer, almari, lampu, kerusi, pemadam api dan juga kamera litar bertutup iaitu bernilai RM10,352. Dan juga kos operasi dan modal kerja kami termasuk gaji KWSP, SOKSO, sewa bangunan, perabot pejabat berjumlah RM24,224 dan kiraan secara purata untuk 3 bulan bernilai RM72,672. Okey, manakala seterusnya adalah sumber pembiayaan kami. Seperti yang diketahui, sumber pembiayaan kami terdiri daripada wang simpanan daripada setiap rakan kongsi iaitu 4 rakan kongsi. Dan seterusnya kita adalah analisis untuk titik pulang modal di mana kita untuk mengetahui bagaimana Sunny Clean mengaut untung. Jadi dengan perniagaan kami menjual satu produk wet tissue ini dengan harga seunit RM40. Manakala kos berubah bagi seunit adalah RM20. Jadi bagi pengeluaran antara 700 unit hingga 1500 unit, kos yang ditetapkan adalah dalam RM5,000. So situ adalah macam mana kami kira kami punya keuntungan. Dan secara untung bersih kita ada dalam RM14,200. Baiklah, sini adalah penyata aliran tunai kami. Penyataan aliran tunai kami kira secara 3 bulan terus. Dan pada bulan Oktober kita nampak keuntungan lebihan bagi sanitizer adalah RM135,118. Manakala pada bulan kedua iaitu bulan November, kelebihan untungan adalah RM84,720. Manakala pada bulan Disember, lebihan untung kami adalah RM5,843.5 sen.
Baiklah, pada seterusnya adalah penyata pendapatan. Penyata pendapatan kami seperti kita lihat, jualan bersih kita orang adalah RM50,000 dan pada stok awal kita orang punya RM15,000 iaitu terkumpul pada modal yang disimpan. Dan secara total belian kita orang dan belian bersih sebanyak RM12,930 dan 50 sen. So, setelah menolak semua, kami telah mendapati untung bersih kita orang adalah RM21,169.95 sen. Okey. Jadi itu saja pembincangan kami pada hari ini mengenai perniagaan kami iaitu Sunny Clean yang menjual sanitizer wet tissue. Jadi sekian, terima kasih.